Okay, so contoh logaritma, kita ada hukum logaritma. So kalau kita ada log A yang ni adalah asas. So kalau asas dengan ni sama, kita boleh tulis 1 terus, right? 1. Okay. So kalau kita ada log asas A 1, yang ni 1, so automatik akan dapat kosong. So dua perkara ni kita perlu ingat, okay? Dua perkara ni kita perlu ingat, alright? Log A1, log A1 kosong. Okay. So kalau kita ada log 3x, right, log 3x equal to 4. So macam mana kita nak cari x? First kali, yang 3 ni kita perlu tendangkan 4. Alright. Kalau kita nak senang menghafal, kita cakap 3 tendang jawapan. So yang tinggal kiri adalah x. Yang ni akan jadi 3 kuasa 4. Okay. So saya bagi satu contoh lagi nak bagi nampak. Log 2x equal to 5. So 2 ni kita tendangkan jawapan. So x equal to 2 kuasa 5. Okay. Nampak? Alright. So kalau kita ada macam ni pula, kalau kita ada nombor dekat depan log. So nombor ni kita boleh gerakkan ke depan. Dia akan jadi kuasa untuk x. So x kuasa 4. Okay. Sebagai satu contoh lagi, kalau kita ada 3 log 2xy. Okay. So macam tadi juga, 3 ni kita boleh gerakkan menjadi kuasa. Tapi 3 ni bukan kuasa untuk y sahaja, right? Dia kuasa untuk xy. So dia akan jadi log 2 xy kuasa 3. Alright, dia macam tu, okay? So yang bawah ni pula kita akan teruskan ke pertukaran asas. Pertukaran asas ni saya bahagikan kepada dua. Satu yang biasa, yang kita biasa belajar dekat sekolah. Satu lagi yang advance, yang saya akan ajar dalam kelas ni. Alright. So kalau yang biasa, contoh kalau kita nak tukar log 2, 3 ni asas 2 kepada asas 4. So first kali kita perlu tulis log 4. Ni kalau kita nak tukar kepada asas 4, okay? Tulis log 4 bahagi dengan log 4. Okay? So nombor yang atas ni kita ambil nombor yang saiz besar ni, yang besar ni. So kita letak 3. Yang ni kita letak nombor yang kecil, nombor 2 ni. Okay. So log 42 ni kalau kita tekan kalkulator, kalau guna kalkulator yang putih tu, yang kelas Swiss, yang nampak ni, yang macam ni. So boleh tekan log terus. Alright, tekan yang ni log. So 42. Okay. Kita akan dapat 1/2. Tapi kalau guna kalkulator yang macam ni sikit kan, kalkulator ni sikit kan yang lama sikit. So tekan macam ni, okay. Log. Kita tekan log 2. Sekejap. Tekan log 2 bahagi dengan log 4. Dapat tak? Log 2 bahagi dengan log 4. Okay, tekan macam tu, okay. Log 2 bahagi dengan log 4. So kita akan dapat 1/2. Alright, so kita tulis kat sini 1. Okay, nampak 1/2. Okay, so yang sekarang ni kita nampak yang ni dia telah melibatkan pecahan bertingkat. Alright. So kalau pecahan bertingkat, kita nak yang bahagian ni saja. Alright, yang bahagian tingkat pertama dengan tingkat kedua je yang kita nak. Alright. So yang tingkat pertama ni kita boleh alihkan ke atas, dia akan jadi darab. So dia akan jadi 2 log 43. Alright. 2 log 43 per 1. Alright. Per 1 ni tak tulis pun tak apa, okay. Lepas tu 2 ni kita perlu alihkan ke depan. Alright. Dia akan jadi kuasa untuk 3. So log 4 3 kuasa 2. Okay. So yang tu adalah cara yang biasa untuk tukar asas. Mungkin kita nampak susah sikit betul lah. Macam kena kira bawah, kena naikkan atas, kena jadikan kuasa. So yang ni saya tunjuk cara yang mudah. So nanti boleh tanya cikgu, okay, cara ni boleh digunakan ke tak dalam exam. Alright. So contoh kalau kita nak tukar asas 2 kepada asas 4. So first kali kita perlu fikir 2 nak jadi 4. Okay, 2 nak jadi 4. 2 kuasa berapa dapat 4? So ini kita boleh try and error dekat calculator. Cuba kita try dengan 2 kuasa 2 dulu. Okay, dapat 4. So 2 kuasa 2 kita dapat 4, betul tak? Disebabkan bawah ni kita perlu kuasakan 2 untuk dapat 4. Yang ni pun kita perlu kuasakan 2. Alright. So kita dapat dekat sini
log 4 3 kuasa 2. Nampak tak beza dia? Yang ni panjang, yang ni pendek, yang ni je untuk dapatkan perkara yang sama. Aha. So cuba tanya cikgu, cara ni boleh digunakan ke tak dalam dalam exam lah. Okey, saya bagi satu contoh lagi yang lain sikit, right? Okey, contoh saya bagi log 4 log 4 3. Okey, kalau contoh kalau kita nak tukar asas 4 kepada asas 2. Okey? So kita perlu fikir 4 kuasa apa dapat 2. Okey? Disebabkan 2 ni lebih kecil pada 4. So 4 ni dia perlu kuasa 1 per something. Right? Perlu kuasa 1 per something. So kita boleh try and error dekat calculator. Kita try dengan 4 kuasa 1 per 2 dulu. So kita dapat 2. Alright, so dah dapat lah. 4 kuasa 1 per 2 adalah 2. So contohlah kalau kita tak dapat 2 kan, kita try dengan kuasa per 3 pula. Alright, macam tu lah. Tapi yang ni adalah kuasa 1 per 2. So disebabkan yang ni kuasa 1 per 2. Okay. Yang ni pun perlu kuasa 1 per 2. So akan dapat kat sini log 2 3 kuasa 1 per 2. Okay. So yang ni adalah cara mudah, cara yang advance lah untuk kita tukar asas. Okay, so nanti boleh tanya cikgu, cara ni boleh guna ke tak dalam exam, alright? Okay, so contoh saya bagi satu lagi contoh. Yang ni pun cara advance juga. Contoh kalau kita nak tukarkan kedudukan X dan Y ni. Okay, contohlah dalam satu soalan tu kita nak tukar asas Y. Maksudnya kita nak tukar kedudukan X dan Y ni, alright? So bila kita tukar, ingat macam ni, kalau tukar kedudukan log pun mesti tukar. Alright. So kat sini log ni dia berada di atas. So dia akan berada di bawah. Okay. Dia akan jadi log. Okay. Yang ni terbalik. Y, X. So atas ni kita kena tulis 1. Alright. 1 per log Y, X. Okay. Kalau tak faham saya bagi satu lagi contoh. Okay. Kalau kita ada log X, Y. Okay. Log X, Y. So contohlah kita nak ubahkan kedudukan log ni ke atas. Right? So X dengan Y ni kita perlu terbalikkan. Dia akan jadi log Y X. Okay? Nampak cara nak tukar? Alright. Okay. So sekarang kita pergi ke operasi dalam log ni. Operasi tambah tolak log asas sama. Okay? So macam semalam kalau asas sama, kita boleh gabungkan asas. Aha, gabungkan asas. Okay, so contoh kat sini, yang ni asas 3, yang ni pun asas 3. So kita boleh gabungkan jadi asas 3, satu je, log 3, macam tu. So kalau tambah, yang dalam ni mesti darab. Okay, so dia akan jadi XY. Okay, macam tu. So macam ni pula, yang ni log asas 3, yang ni pun log asas 3. So kalau kita nak gabungkan log asas 3 ni, kalau tolak yang ni jadi bahagi. So X bahagi Y. Okay, macam tu, okay. So contohlah kalau kita diberi satu soalan yang panjang macam ni, dia operasi, dia campur tambah dengan tolak, okay. So kalau kita nak ingat macam kalau tambah jadi darab, kalau tolak jadi bahagi. So kalau ingat macam tu dia macam susah sikit, okay. So sekarang saya bagi satu cara. Okay, so sekarang kita gabungkan dulu. Yang ni log 3, log 3, log 3, log 3. Kita boleh gabungkan log 3 terus. Alright. So macam ni, okay. Kalau tambah di atas, kalau tolak di bawah. Okay. So X ni, okay, yang ni tambah lah. Contoh lah, ni tambah kan, betul tak? So bila tambah dekat atas, kalau tolak dekat bawah. Okay, macam tu. Tambah dekat atas. Okay, tolak dekat bawah. Okay, so kalau nak nampak cantik, kita letak kurungan sikit. Yang ni tak letak kurungan tak apa. Okay, macam tu. So dia akan jadi log 3 XY per 8. Okay. Okay tak? Operasi ni. Sebab yang ni penting tau. Sebab nanti kita akan sambung kepada soalan-soalan yang selalu kita akan jumpa dalam Maths. Alright. So kalau okay, saya boleh teruskan, okay. Okay, dalam soalan log ni. So kalau bentuk soalan log ni, kita ada dua jenis. Satu, selesaikan. Dia bukan ada dua tau. Dia ada banyak. Tapi yang selalu keluar, yang saya selalu nampak dalam soalan lah, dia akan keluar selesaikan persamaan
dengan ungkapkan apabila diberi info. Alright? Kalau ungkapkan pun dia ada juga dalam selesaikan persamaan ni. Nanti kita tengok, okay? So kita ada dua je, selesaikan persamaan dan ungkapkan apabila diberi info. So sekarang saya copy dulu. Jadi jom kita buat soalan selesaikan persamaan. Okay, so langkah first apa kita perlu buat? Kita perlu susun. Alright, susun. Log di kiri, yang lain di kanan. Maksudnya yang ada log ni kan, yang berkait dengan log ni semua kita letak bahagian kiri. Yang tak ada log ni kita letak belah kanan. So yang ni dah okay. Log belah kiri, yang tak ada log belah kanan. Okay. So yang seterusnya kita perlu samakan asas. Disebabkan yang ni asas 3 seorang-seorang je. So yang ni kita boleh kata log asas dia dah sama. Okay. So yang last sekali adalah asas tendang jawapan. Alright. So asas ni tendang jawapan. Alright. So yang tinggal dekat kiri adalah 2x tolak 5. Yang kanan adalah tadi kita dah belajar kan, 3 kuasa 2. Okay. So 2x tolak 5 equal to 9. So yang ni kita boleh tekan kalkulator. So kalau guna kalkulator yang kalkulator yang putih macam ni. Okay. So kita boleh tekan macam ni, okay. 2x. Okay, 2x alpha x tolak 5 equal to 9. Okay, kalau guna kalkulator yang putih tu, kalau guna kalkulator yang putih macam ni kan, kita boleh tekan shift solve equal. Okay, kita akan dapat jawapan x adalah 7. Okay, kalau kalkulator yang putih tadi shift solve equal. Kalau guna kalkulator yang lama sikit ni, kita tekan shift solve. Okay, cuba tekan, dapat tak? Yang mana guna kalkulator ni boleh tekan shift solve. Kalkulator putih shift solve equal. So soalan nombor 1 ni dah dapat kan? Jadi kita buat soalan nombor 2 pula. Yang ni pun sama, kita dah susun log di kiri. Yang lain di kanan. So yang kedua ni samakan asas. Okay, yang ni dah samakan asas dah sebab dia seorang-seorang je. So yang last adalah asas tendang jawapan. So asas tendang jawapan. So yang tinggal kiri adalah 7x tambah 2 equal to 2 kuasa 4. So 7x tambah 2 kuasa 4 adalah 16. Betul tak? Betul tak saya congak? Tak ada. So yang ni kita boleh tekan kalkulator terus. So tekan kalkulator. 7x tambah 2 equal to 16. Okay. Tekan shift solve equal. So jawapan kita adalah 2. Okay. Jadi jom kita buat soalan yang ni pula. So yang ni sama juga. Langkah pertama kita perlu susun log di kiri, yang lain di kanan. So yang ada log ni semua kita letak belah kiri. Yang tak ada log kita letak belah kanan. Okay. So kita perlu yang langkah kedua kita perlu langkah kedua kita perlu samakan asas. Alright. So yang ni asas 2. Alamak. Janganlah tiru. Janganlah tiru trademark saya. Okay, tak apa. So yang ni asas 2. Yang ni pun asas 2. Alright. So dah sama asas. Alright. So yang last sekali kita perlu tendangkan jawapan. Alright. Sebelum nak tendang jawapan tu, kita perlu gabungkan dulu. Alright. So ingat tadi, kalau log asas sama, kita boleh gabungkan asas. So dia akan jadi log 2. Alright. Tambah dia akan jadi darab. So 3x darab 8. Okay. Darab 8. Kalau kita letak kurungan nampak sikit kan? 3x darab 8. Okey, macam tu lah. Okay, so yang ni kalau kita nak pemudahkan dulu pun boleh. Baru nampak cantik sikit. 8 darab 3, 24x equal to 4. Right? So yang last sekali, asas tendang jawapan. So asas tendang jawapan, kita akan dapat 24x equal to 2 kuasa 4. Okay? So 24x equal to 16. X equal to, yang ni boleh tekan kalkulator, right? So yang ni kalau nak tekan macam tadi pun boleh. Contoh 24x equal to 16. Shift solve equal. So jawapan kita adalah 2/3. Kalau kita nak tekan 16 bagi 24 pun boleh. 16 bagi 24. Sebab ini easy kan. 16 bagi 24, 2/3. Okay. Okay, so yang ni pula sama juga kita perlu susun log di kiri, yang lain di kanan. Okay. So yang ni ada log. Okay, dah ada kat kiri. Okay, yang ni kita perlu susun ke belah kiri. So bila tambah ke kiri dia akan jadi tolak. So dia akan jadi dekat sini. Log 2
2x tambah 7 tolak log 2 X tolak 1. Alright. So yang lain di kanan. Alright. Yang lain di kanan. So 3 ni dekat kanan. Okay. So samakan asas. So asas dah sama. Asas dah sama. So kita boleh gabungkan asas dulu. So bila kita nak gabungkan asas. Okay. Tolak jadi bahagi. Okay. Tolak jadi bahagi. So dia akan jadi 2x tambah 7 bahagi dengan x tolak 1 equal to 3. Okay, macam tu. So yang last sekali adalah asas tendang jawapan. Okay. Okay tak kalau saya guna bahasa tendang? Okay je kan? Betul tak? Okay tak? Okay kan? So, okay ya. Asas tendang jawapan. Okay. So dia akan jadi 2x tambah 7 per x tolak 1 equal to 2 kuasa 3. So 2x tambah 7 per x tolak 1. 2 kuasa 3 adalah 8. Alright. So kalau macam ni sebenarnya kita boleh tekan kalkulator terus. Tapi okey, saya bagi petua sikit. Okey. Tapi kalau kita tekan kalkulator dia akan jadi lambat tu. Dia akan loading lama. Betul tak? Saya cuba tekan 2x tambah 7 bahagi dengan x tolak 1 equal to 8. Shift soft equal. Nampak tak dia loading? Gedek. Lama kan? So dia loading lama lah. So macam kalau ada apa-apa X dekat bawah ni, dekat pecahan, langkah pertama apa kita perlu buat? Kita perlu daratkan semua pecahan ni ke atas dulu, alright? So kita daratkan ke kiri, dia akan jadi 2x tambah 7 8 darab dengan x tolak 1. Okey, so sekarang ni tak ada pecahan, tak ada dekat bawah pecahan tu tak ada x. So kita boleh tekan kalkulator terus. 2x tambah 7 equal to 8. X tolak 1. Alright. Tekan shift soft equal. Nampak tak? Laju tak jawapan? Aha. Tak payah tunggu pun. So jawapan kita adalah 5/2. Okey, setakat ni okey. Kenapa kalkulator silver saya bila shift soft dapat perpuluhan? Kalkulator abang tak? Okey, sebenarnya dapat perpuluhan ke? Contoh 24x equal to 16. Okay, tekan shift soft equal. So kita dapat perpuluhan tu tak? 0.667. Okay, cara nak tukar dia senang je kalau guna kalkulator ni. Cuba try, answer equal. Dapat tak 2/3? Okay, dapat . So yang ni kita buat selesaikan persamaan apabila asas tak sama pula. Okay, so sama juga. Mula-mula kita susun log di kiri, yang lain di kanan. Alright, so yang ni log ada di kiri dah. Okay, yang lain di kanan. Alright. So sekarang ni apa kita perlu buat? Kita perlu samakan asas. Alright. So kita nampak yang ni asas 2. Okey. Yang ni asas 4. Okey. So apa kita perlu buat? Kita perlu samakan asas. So tadi kan ada dua cara kan. Satu kita boleh guna cara yang basic. Cara yang biasa. Okey. Satu lagi kita boleh guna cara yang advance tu. Okey. So saya akan tunjuk cara yang basic dengan advance. Okey. So contohlah kalau kita nak tukar, tak apalah kalau kita ada 2 ni, kita nak tukar kepada asas 4. Kita boleh pilih tahu tak? Kalau kita nak tukar 4 kepada 2 pun boleh, 2 kepada 4 pun boleh. So contoh kalau kita nak tukar, okey, kita nak tukar asas 2 kepada asas 4. Saya ambil yang ni dulu bagi nampak. Okey. Log 2 set x. Okey. So kalau kita nak tukar kepada asas 4 yang ni, kita tulis dulu log asas 4 bahagi log asas 4. Okey, ingat . Okey, ingat. So yang ni, yang atas ni kita letak nombor yang yang besar ni, iaitu set x. Okey, yang bawah ni kita letak nombor yang kecil ni, 2. Okey. So bawah ni kita boleh tekan kalkulator terus. Yang mana guna kalkulator yang lama tu boleh tekan log 2 bahagi dengan log 4. Nampak ? Log 2 bahagi dengan log 4. Okey, so kita tekan log 2 bahagi dengan log 4. So kita akan dapat 1/2. So dia akan jadi kat sini log 4 set x per dengan 1/2. Okey, so yang ni adalah pecahan bertingkat. So bila pecahan bertingkat, kita nak pecahan atas dan bawah ni je. Kita nak 2 tingkat je. So 2 ni kita boleh letakkan dekat atas. Jadi darab. Okey. So kita letakkan dekat atas, dia akan jadi 2 log 4
se-X. So yang ni saya letak bawah dulu, okay. Dia tak cantik. Okay, macam tu. Okay, so sekarang ni 2 ni dah ada kat belah kiri. So kita perlu letak 2 ni dekat kuasa. Okay, so dia akan jadi log 4 se-X kuasa 2. Okay, nampak ah? So log 4 set dengan kuasa, kita ingatkan set dengan kuasa kita boleh potong. Ataupun jangan cakap potong dah. Potong tu bahasa yang tak cantik. Alright. So bila set dengan X tu, ingat je kalau set dengan kalau ada set dengan kuasa 2, kita boleh hilangkan terus. Alright. So dia akan jadi X. Okay. Nampak tak? Panjang tak jalan kira untuk dapatkan log 4X ni. Okay. So sekarang saya akan tunjuk cara yang mudah. Cara yang advance tadi. Okay. So sekarang ni kita nak tukar log 4. Kita nak tukar asas 2 kepada asas 4, betul tak? Asas 2 kita nak tukar kepada asas 4. Okay. So ingat, 2 kuasa apa dapat 4. Kalau tak boleh congak, tekan kalkulator. Okay. 2 kuasa, kita cuba dengan 2 kuasa 2 dulu. 2 kuasa 2. Okay, dapat 4. So yang ni adalah 2 kuasa 2 dapat 4. Okay. Disebabkan bawah ni kuasa dengan 2, atas pun kita perlu kuasakan dengan 2 juga. Okay. So dia akan jadi dekat sini log 2 kuasa 2 4. Okey, yang ni set dengan kuasa kita boleh potong, tinggal X je. Nampak tak? Dah dapat dah log 4X. So cara yang panjang tadi kita boleh gantikan dengan satu cara macam ni je. Okey. Okey. Okey, so yang ni tersalin balik, right? Log 4. Okey, log 4 3 3/2. Okey, so sekarang asas dah sama, okey, asas dah sama. So kita boleh gabungkan asas, sebab asas sama. So dia akan jadi log asas 4. Okey, tolak dia akan jadi bahagi. So X bahagi 3. Okey, equal to 3/2. Okey, so sekarang ni kita ambil yang last sekali adalah asas tendang jawapan. So asas tendang jawapan, right? So dia akan jadi, kat kiri dia akan tinggal X tolak 3. Yang kanan dia akan jadi 4 kuasa 3/2. Okay, ingat ya. Yang ni dia akan tendang kuasa, yang 3/2 dia akan jadi kuasa. Jawapan dia akan jadi kuasa, alright. So X per 3. Okay, 4 kuasa 3/2 kita boleh tekan kalkulator. 4 kuasa 3/2. Okay, dapat 8. Alright, so yang ni kita boleh kira kalkulator, kita akan dapat jawapan X adalah 24. Okey, jadi jom kita buat, okey. So sekarang kita ada log 3 dengan 9. So contohlah kalau kita nak tukarkan asas 3 kepada asas 9, okey. Saya nak tukar asas 3 kepada asas 9. So 3 kuasa apa dapat 9? 3 kuasa 2, betul tak? Okey, kalau tak boleh congak, tekan kalkulator, right? So 3 kuasa 2 equal to 9. Disebabkan 3 ni kuasa dengan 2, X pun perlu kuasakan dengan 2. Okay, so ini saya padam boleh tak? Nampak tak cantik? Okay, so dia akan jadi kat sini log 9 X kuasa 2 tolak log 9 Y equal to 2. Okay, so sekarang ni asas dah sama, right? Asas dah sama. So kita boleh gabungkan terus, akan jadi log 9. So tolak dia akan jadi bahagi X kuasa 2 bahagi Y, right? Bahagi Y equal to 2. Okay. So sekarang ni kita ambil yang last kali, kita dah samakan asas dah. Kita dah gabungkan dah. So yang last kali adalah asas tendang jawapan. Tendang. So dia akan jadi X kuasa 2 per Y equal to 9 kuasa 2. Alright, 9 kuasa 2 kita boleh simplify terus dapat 81. Okay. Kalau nak ungkapkan Y ni dia kena hati-hati tahu tak. Mula kita, okay, kalau cara senang lah. Kalau cara senang kita terbalikkan yang ni dengan yang ni. Alright. Kalau cara yang susah kita letakkan Y ni ke belah kanan dulu. Dia akan jadi X kuasa 2 equal to 81 per Y. So Y kita adalah X kuasa 2 bahagi 81. Okay, nampak tak? So sekarang dah nampak kan kita ada log asas 4X tolak log asas 8X equal to 1 per 6. Okay, so sekarang kan kita nampak 4 dengan 8 ni. Okay, kalau kita buat
4 kuasa apa dapat 8? Kita susah tahu tak kita nak teka 4 kuasa apa dapat 8, right? So yang ni nak tak nak kita perlu buat cara tukar asas biasa, okay? Tukar asas biasa. So contoh 4 dengan 8, ingat 4 dengan 8 adalah nombor ganjil, adalah nombor genap. Yang ni macam semalam, okay? 4 dengan 8 adalah nombor genap. So kita cuba try dengan 2 kuasa berapa dapat 4? 2 kuasa 2, betul tak? 2 kuasa 2 dapat 4. Yang ni pula 2 kuasa apa dapat 8? 2 kuasa 3, betul tak? So ini boleh try and error kat kita. So kalau kita boleh tukar 2 ni kepada asas, kita boleh tukar yang ni kepada asas 2. So apa yang kita perlu buat, kita perlu tukar yang ni semua ke asas 2. So kalau kita nak tukar ke asas 2 macam tadi juga, tulis log asas 2, log asas 2. Yang ni kita letak yang besar, X. Ni kita letak yang kecil, 4. Okay, yang ni pun samalah. Log asas 2, log asas 2. Okay, yang atas adalah, betul ke X ni? Jap. Betul ke? Betul kot? Okay, betul kot? Okay, so yang ni X, yang ni 8. Alright. So yang ni saya tunjuk satu-satu, okay, sebab yang ni mungkin susah sikit. So log 24 ni kita boleh tekan calculator terus. Dia akan jadi dekat sini. Okay, kalau guna calculator yang lama sikit tu, perlu tekan log 4 bahagi log 2. Okay, log 4 bahagi log 2. Macam tu, okay. So kita dapat 2. Okay, kita tulis dulu. Log 2x per 2. Okay, yang ni pula log 28. Kita tekan log 8 bahagi log 2. Okay. So kita dapat 3. So log 2x per 3. Okay. So kita nampak per 2 ni pecahan. So bila pecahan dia tak cantik tahu tak? So bila tak cantik kita perlu darabkan. Bukan darab, kita perlu letakkan dekat depan bagi cantik sikit. So dia akan jadi, yang ni pun letak depan. Dia akan jadi 1 per 2. Saya letak warna merah bagi nampak sikit. 1 per 2 darab dengan log 2x. Okay. Yang ni pula akan jadi 1 per 3 log 2x juga. Okay. Okay, dah dapat sampai sini. Baru yang ni kita letak warna merah bagi nampak. 1 per 3. Okay, dah dapat sampai sini. Baru kita boleh alihkan 1 per 2 ni ke kuasa untuk X. Alright. Kuasa untuk X. Okay. Saya tak tahu lah macam mana awak nak study lepas tengok saya conteng macam ni kan. Okay. Kalau nanti kalau buruk sangat, saya boleh hantar yang cantik sikit, okay. So yang ni X kuasa 1 per 2. Yang ni akan jadi X kuasa 1 per 3. Equal to 1 per 6. Okay. So sekarang asas dah sama. Asas dah sama. So kita boleh gabungkan. Kalau tolak dia jadi bahagi. Right. So yang ni bahagi dengan yang ni. Okay. Bahagi dengan yang ni. Equal to 1 per 6. Okay, sebenarnya yang ni kita boleh tendangkan terus. Okay, sebenarnya yang ni kita boleh tendangkan terus ke yang ni. Tapi dekat sini tak cantik, okay. Yang ni kita perlu permudahkan dulu bagi nampak cantik, alright. So ingat kan, kalau indeks, kalau asas sama, kalau bahagi kuasa kita boleh tolak, alright. So dia akan jadi log 2. Okay, kuasa kita tolak. 1 per 2 tolak 1 per 3. So yang ni saya boleh simplify tekan calculator terus. 1 per 2 tolak 1 per 3. Okay, nampak kan? 1 per 2 tolak 1 per 3. Terdapat 1 per 6. Okay. Alright, so yang dah nampak cantik macam ni, baru kita tendangkan yang ni. Okay. Okay, asas tendang jawapan. Yang tinggal kiri adalah X kuasa 1 per 6. Yang ni 2 kuasa 1 per 6. Okay, so sekarang dah nampak macam ni. Kita nampak yang ni sama dengan yang ni. So X kita adalah 2. Okay. Okay, mungkin yang ni sama, betul tak? Kalau sama senang lah. Kalau tak sama macam mana kita nak buat? Okay, kalau tak sama. Okay, kalau 1 per 6. Kalau ubah ke belah ni dia akan jadi terbalik. Dia akan jadi 6 per 1. Okay. Sekejap. Bagi nampak sikit. Okay, kalau ubah ke belah ni dia akan jadi 6 per 1.
Okay, so 1/6 darab 6/1 adalah 1. So, X adalah 2 kuasa 1. Tak tulis 1 pun boleh. Okay, so boleh tengok dulu, okay. Agak panjang ni. So, yang ni susun. Log di kiri, yang lain di kanan. Okay, yang ni log kan. Okay, kita perlu susun di kiri. So, tolak dia akan jadi tambah. So, log 5X tambah log X 5 equal to 2. Okay, so sekarang kita nampak kan, yang ni asas 5, yang ni asas X. So macam mana kita nak samakan asas? Macam mana kita nak samakan asas? Alright, so langkah yang senang, kalau kita nak samakan asas, kita boleh pilih tahu tak, kita nak samakan asas 5 ataupun asas X. Tapi selalunya kita akan pilih asas yang nombor, okay, bukan yang huruf, yang nombor. So kita nak tukar ke asas 5, okay. Kalau kita nak tukar ke asas 5, kita tahu kan, X dengan 5 ni kita perlu terbalikkan. Baru kita dapat asas 5. Okay, so ingat saya cakap tadi, kalau terbalikkan, kedudukan log dia akan ke bawah, dia akan terbalik, okay, dia akan berubah. So log 5X akan jadi 1 per log 5X. Okay, dia akan terbalik, okay. Nampak kan, okay. So dia akan jadi 2 macam ni. Okay, so sekarang ni, yang ni pecahan. So bila pecahan dia tak cantik lagi, okay. So bila tak cantik, kita perlu darabkan semua dengan pecahan tu. Darabkan dengan pecahan. Okay. So kalau cara ni susah betul tak? Sebab kita susah nak faham cara-cara yang susah ni. Macam log 5X darab dengan log 5X. Kita susah nak nampak betul tak? Log 5X darab 1 ni. Yang ni darab dengan yang ni. Susah nampak betul tak? So saya bagi satu cara. Cara yang pertama, cara yang macam ni. Okay, cara yang kedua macam ni, okay. Saya tunjuk satu cara lagi. Boleh pilih nak cara mana. Kalau saya suka cara yang ni sebab nampak cantik. Okay, kalau cara yang ni pula, okay, yang bahagian bawah ni kita boleh darab, sekejap, hilang. Bahagian bawah ni kita boleh tembak ke atas. Kalau ada operasi tambah ataupun tolak, kita boleh tembak ke atas. Cium. Cium. Okay, so bila tembak ke atas tu, log 5X darab log 5X, dia akan jadi log 5X kuasa 2. Aha, jangan takut, okay. Jangan takut, okay. Relax. So yang ni log 5X tadi kita dah tembak dah. Okay, so yang ni tinggal 1 je. Yang ni pula dia akan jadi log 5X darab dengan 2. So dia akan jadi 2 log 5X. Okay. Okay, sampai sini kan? Sampai sini. Okay, so yang ni saya tak ada cara yang khusus. Kalau kita nampak log 5X kuasa 2 dengan log 5X, sah-sah lah yang ni akan jadi persamaan kuadratik. Alright. So contoh kalau kita nak gantikan log 5X tu dengan Y. Right, so kita masukkan dalam ni Y, dia akan jadi Y kuasa 2 tambah 1 equal to log 5X adalah Y. Okay, so sekarang kita susun ke kuadratik, semua ke kiri. Okay, dapat kuadratik, kita boleh tekan kalkulator, right? Tekan kalkulator ni saya rasa semua dah tahu, okay. Okay, kalau tak tahu, kalau kalkulator yang putih yang macam ni, tekan mod, tekan EQN nombor 3, nombor 5 ni, ambil yang kuadratik nombor 3 ni. Okay, saya rasa semua dah tahu kan, tekan kuadratik. So nilai A adalah 1, nilai B adalah negatif 2, nilai C adalah 1. Okay, so jawapan untuk Y. So yang ni dia tunjuk X betul tak? Tapi yang ni adalah Y. So jawapan untuk Y adalah 1. Jawapan untuk Y 1. Okay, dia ada satu jawapan je. So bila ada satu jawapan, automatik jawapan yang kedua adalah 1 juga. Okay, so kalau kita nak ungkapkan, kalau kita nak faktorkan, so dia akan jadi Y tolak 1, Y tolak 1. Okay, so kalau sama yang ni, kita boleh ambil 1 je, okay. Yang satu lagi ni sebab sama kan. Okay, kalau sama kita boleh ambil 1 je. So Y equal to 1. Maksudnya log 5X pun equal to 1. Alright. Okay, so yang ni kita boleh ambil yang last kali, iaitu asas tendang jawapan. Right? Sekejap. So yang tinggal kiri adalah X. Yang ni 5 kuasa 1 ataupun 5. So yang ni jom kita buat. So yang ni adalah 3X. Yang ni adalah asas X, yang ni adalah asas 3. So tak sama. Alright, so bila tak sama, kita perlu samakan dulu. So macam saya cakap tadi, kalau kita nak samakan, kita boleh pilih. So kita perlu pilih yang ada nombor. So yang ni kita stay log 3X
Alright. Okay, yang ni X dengan 3 ni kita perlu terbalikkan sebab kita nak dapat asas 3 ni ke bawah. So kita perlu terbalikkan. So dia akan jadi 4 bahagi dengan log 3x. Okay, macam tu. Okay, yang ni tak tengah sikit baru cantik. Aha, tambah 3. Okay. So sekarang ni kita ada log 3x dekat bawah. Dia tak cantik, dia pecahan. So kita perlu tembak atas. Peciu. Okay, so tembak atas. Yang ni dia akan jadi kuasa 2 log 3x kuasa 2. Tolak yang ni dia akan hilang bawah ni. Dia akan tinggal 4 je. Yang ni akan jadi 3 log 3x. Okay, nampak ah? So bila kita dapat macam ni, log 3x kuasa 2, log 3x, automatik yang ni kuadratik. So kita boleh tulis andaikan log 3x adalah y. Alright, so kita gantikan y dalam ni. Alright. So log 3x tadi y. Okay, so kita susun balik ya. Log 3, okay. Okay, susun balik. Yang ni dekat kiri. Dia akan jadi y kuasa 2 tambah 3y tolak 4. Okay, so sekarang saya nak cuba teka jawapan tau tak? Boleh tak saya nak cuba teka jawapan? So yang ni y tolak 4, y tolak 1 equal to 2. Okay, so yang ni kita dapat. Okay, itulah jawapan dia kat sini, negatif 4 dengan 1. Aha, betul lah kan? Betul tak? Betul kan? Alah, tak apa lah. Saya cek sendiri lah. Betul. Okay. Okay, so negatif 4 dengan 1. So sekarang ni y adalah negatif 4. Maksudnya log 3x pun equal to negatif 4. Alright. Okay, yang ni pun log 3x equal to 1. Okay, yang last sekali kita buat asas tendang jawapan. So yang tinggal kat kiri adalah x 3 kuasa negatif 4. Satu lagi x equal to 3 kuasa 1. So 3 kuasa 4 ni kita boleh tekan kalkulator terus, alright. Saya tak sure lah kalau nak tinggal jawapan macam ni okey tak. Tapi bagi saya baik kita tekan kalkulator terus. 3 kuasa negatif 4. So kita dapat 1/81. Okay, ada yang dapat tak? Okay, betul lah tu. 1/81 dengan x equal to 3 kuasa 1, 3. Okay. Alright. Okay, so sekarang ni kan, kita ada soalan yang kedua. Yang jenis yang kedua adalah jenis ungkapkan apabila diberi info. So info yang mana? Info yang ni. Diberi ni, ungkapkan ni. Macam itulah soalan dia. Okay, diberi info, ungkapkan dalam sebutan X macam tu. So kan? Sekejap. Okay. So langkah pertama apa kita perlu buat? Kita perlu samakan asas seperti info. So contoh yang ni asas M. Dekat info pun asas M. So dah sama. Okay. So yang langkah yang kedua kita perlu kembangkan. Okay. So kembangkan kat sini kita tak boleh kembang sebab dekat dalam ni kan. Okay, sebenarnya boleh macam ni. Dia akan jadi. Okay, kalau 1/C kan dia bahagi. Kalau kita nak kembangkan dia akan jadi tambah. So dia akan jadi log M1 bahagi kan ditolak log MC. Macam tu lah. Log M1 log MC. So kita tahu apa-apa log M1, apa-apa yang dapat 1 sini dia akan dapat kosong. Betul lah. Ingat tak? Okay, so kalau kosong tak tulis pun tak apa. Okay, saya bagi nampak lah. Bagi tulis dulu. Kosong tolak log MC adalah X. Betul tak saya buat? Okay, tak apa. So kosong tolak X kita dapat negatif X. Okay. So yang tu cara yang pertama kalau kita nak kembangkan. Okay. So kita ada cara yang kedua tahu tak? Okay. Okay, saya buat cara yang kedua. Yang ni kan 1/C kan. Kita boleh permudahkan dulu. 1/C kalau kita nak ubahkan C ke atas, dia akan jadi C kuasa negatif 1. Alright. So dia akan jadi log M C kuasa negatif 1. Okay. Okay, sebenarnya kita dah boleh ganti dah log MC ni dalam ni. Tapi kita ada kuasa negatif 1 dekat sini. Nampak tak? So bila ada kuasa negatif 1 ni kita letak dekat depan dulu. Okay. So dia akan jadi negatif 1 log MC. Okay, negatif 1 ni tulis negatif saja pun dah okay. Okay. So dia akan jadi log MC adalah X. Okay, akan dapat jawapan yang sama. So boleh pilih tau kalau kita nak kembangkan cara yang ni ataupun kita nak permudahkan yang dalam kurungan dulu. Okay. Okay, so sekarang kita buat yang B. Okay, yang B
Okey, langkah pertama kita perlu buat tadi, kita perlu samakan asas seperti info. So yang ni asas set M, okey? Set M. Yang ni asas M. So kita nak tukar set M kepada M. Okey, so set M kuasa apa dapat M? Tahu tak? Okey, so saya bagi lah. So set M, kalau kita nak dapat M, kita perlu kuasakan dengan betul, kuasakan dengan 2, alright? Baru kita boleh hilangkan yang ni. Okay, so disebabkan yang ni kuasa dengan 2, lama dia kecil lah, dia tak nampak. Disebabkan yang ni kuasa dengan 2, yang ni pun kuasakan dengan 2. Okay, so dia akan jadi dekat sini. Okay, yang ni log M kuasa dia akan hilang, akan tinggal M je. Yang ni dia akan jadi CM kuasa 3 kuasa 2. Okay, macam tu. Okay, dah samakan asas dah. Sebelum kita nak kembangkan ni, kita simplify dulu dalam ni, okay. So kita darabkan ke dalam. Yang ni dah belajar ya semalam. Darabkan ke dalam, dia akan jadi log M C kuasa 2 M kuasa 6. Okay, nampak kan? Okay, dah dapat macam ni, baru kita kembangkan. So bila darab, C darab dengan M kuasa 6 ni, dia akan jadi tambah. Okay, so log M C kuasa 2 tambah log M M kuasa 6. Okay. Okay, saya cakap tadi sebenarnya log MC ni kita dah boleh ganti dalam ni, tahu tak? Tapi kat sini kita nampak ada kuasa 2. So kuasa ni kita perlu letakkan dekat depan. Okay. Yang ni pun kita perlu letakkan dekat depan. Okay. So dia akan jadi 2 log MC. Yang ni 6 log MM. Okay, macam tu. So log MC ni, okay, saya lupa nak cakap langkah terakhir. Langkah terakhir adalah ganti dengan info. Lepas dah kembang tu, kita gantikan dengan info. So yang ni log MC adalah X. Okay, log MM adalah 1. So 1 darab 6 adalah 6. Okay, jom. So yang ni kan. So yang ni kan, kalau dia suruh cari nilai. Cari nilai tu maksudnya selesaikan persamaan. So dia melibatkan cara yang awal tadi, okay. Selesaikan persamaan. So apa kita perlu buat? Kita susun belah kanan log, belah kiri log, belah kanan bukan log. Dan kat sini kita samakan asas. So asas dah sama dah, K seorang-seorang je. Yang last kali asas tendang jawapan. So yang tinggal kiri adalah 9, yang kanan adalah K kuasa 2. Okay, dah dapat sampai sini, kita boleh guna cara indeks. So kita nak samakan, kita nak jadikan 9 ni kuasa apa dapat 2. Kita nak jadikan 9 ni asas apa? Kita jadikan asas 3. So 3 kuasa 2 equal to K kuasa 2. So K equal to 3. Okay, so kalau tak dapat cara yang ni, kita boleh guna cara yang kedua, tahu tak? Okay, kalau kuasa 2, kalau pindahkan ke sebelah, dia akan jadi punca kuasa, okay. Okay, tak apa lah. Kalau pindahkan sebelah, sebenarnya kita perlu letak tambah tolak, tahu tak? Tambah tolak punca kuasa 9, macam tu. So kita akan dapat jawapan yang pertama adalah 3. Jawapan yang kedua adalah negatif 3. Okay. Okay, tapi dekat sini, dekat bahagian asas ni, awak perlu tahu yang ni fakta, okay. Fakta, kalau asas tak boleh nombor negatif. So yang ni reject. Okay, so yang betul jawapan yang ni. Okay, so B pula. B. Okay, so saya pilih cara untuk permudahkan yang ni dulu. 1/K akan dapat K negatif 1. Okay, dekat sini kalau kita tengok cara dia, kita nak tukar, kita nak samakan asas yang sama seperti info, iaitu K. So macam mana kita nak tukarkan K ni ke 9? Caranya kita terbalikkan K dengan 9. Tapi sebelum kita terbalikkan tu, kuasa ni kita perlu letakkan dekat depan dulu. Right? So dia akan jadi negatif 1 log 9K. Right? So kalau kita nak terbalikkan 9K ni, dia akan ke bawah. Akan jadi negatif 1 per log K9. Okay, macam tu lah. So jawapan kita negatif 1 log K9 adalah 2. Last kali adalah ganti dengan info. Okay, dapat Okay, dapat. So saya rasa dapat ni. Okay, dapat. Okay. Okay, so soalan nombor 3 pula. Okay. Okay, sama juga. Yang ni saya ambil dulu.
Okay, so yang ni, yang first kita perlu samakan asas seperti info. So sekarang kita nak ungkapkan yang ni. Okay, so yang ni info, yang ni info. So yang ni asas dah sama. Alright, so bila dah sama, okay. So langkah kedua apa kita perlu buat? Kita perlu kembangkan. So kalau darab dia akan jadi bahagi. Kalau darab dia akan jadi tambah. Dia akan jadi log M4 tambah log M2. Okay, kalau bahagi bawah ni dia akan jadi tolak. Tolak log M9. Okay. So sekarang ni kan, apa kaitan 4? Okay, yang ni nombor genap kan. So kita ambil genap dengan genap. So apa kaitan 4 dengan 2? Okay. Kita perlu tahu kaitan ni adalah 4 ni adalah 2 kuasa dengan 2. Okay. So kita tukarkan 4 ni kepada 2 kuasa 2. Ni M silap. Okay. Yang ni kita boleh stay sebab kita dah boleh ganti sebenarnya, tapi kita stay dulu, okay? Bagi nampak cantik sikit. Aha. Okay, 9 ni nombor ganjil. So nombor ganjil dengan nombor ganjil. So apa kaitan 3 dengan 9 ni? 9 adalah 3 kuasa 2. Right? Okay, so sebenarnya kita dah boleh ganti dah dalam ni. Okay, dalam ni. Tapi kita ada kuasa. So kita letak kuasa dekat depan dulu. So dia akan jadi 2 log M2 tambah log M2 tolak 2 log M3. Okey, macam tu, okey. So kita dah boleh ganti. Log M2 adalah P. Log M2 adalah P. Okey. Log M3 adalah Q. Okey, so sekarang ni yang nampak adik-beradik ni kita boleh tambah, okey. So 2P tambah P akan jadi 3P tolak 2Q. Okey. So ada apa soalan? Kalau tak ada, tambah log M2 ambil dekat mana? Yang mana lah? Alamak, nasib baik perasan. Okey, saya silap, okey. So yang ni adalah log M4 darab log MM tolak log M3. Okay, so yang ni silap, okay. Aha, nasib baik ada yang perasan, right? Log MM. Wish, macam mana ni? Susah saya nak silap ni. Cik, tak ada lah. So, log MM ni kan? Okay, so stay. Okay, stay. Okay, stay. Okay, so yang ni kita ganti jadi 2P. Log MM adalah 1. Okay. So, kalau nak cantik sikit, kita letaklah 1 ni dekat belakang, betul tak? Dia akan jadi tambah 1 macam ni. Okay. Aha, okay. Alah, sorry lah, silap sikit betul tak? So, cuba buat nombor 4, okay? Saya saja je nak bagi silap. Dia macam dia nak bagi pengajaran, okay? Dia macam saya nak tengok. Awak nampak tak? Macam tu. Okay. So, yang ni log asas M. So, kita nak tukar kepada asas seperti info. So, dah sama. Alright, cantik. So, kita perlu kembangkan, alright? So, kita kembangkan yang ni. Dia akan jadi log M 9. Okay, ingat je yang atas tambah, yang bawah tolak. So log M 25 tolak log M. Okay, so tengok sini kaitan 9 dengan 3 ni adalah 3 kuasa 2. Okay, kaitan yang ni dengan yang ni pula 25 adalah 5 kuasa 2. Aha. Okay, yang ni kalau kita nak tulis tolak 1 terus pun boleh. Lama panjang lah pula link ni. Okay, tak apa lah. Log MM boleh tulis 1 terus, okay. Kalau tak tulis pun tak apa. Saya tulis 1 terus, okay, bagi nampak cantik sikit. So, kita boleh ganti dah. Cumanya kuasa letak ke depan dulu. Okay. So, 2 log M3 tolak 2 log M5 tolak 1. Okay. So log M3 adalah X. Okay, M5 adalah apa? Adalah Y. Nampak tu? Kadang-kadang otak krem tu lah. Tak nampak log M5 adalah Y. Biasa tu. Okay. So dapat jawapan lah. Okay, jadi jom kita buat, okay. So yang ni kita tengok. Yang first kali kita perlu samakan asas. So yang ni asas 4. Yang ni asas 2. Okay. So kita boleh pilih nak tukar asas cara yang macam mana?
cara yang macam mana? Cara yang basic, cara yang biasa ataupun cara yang advance. So kalau kita nak tukar asas 4 kepada asas 2, okey? So 4 kuasa apa dapat 2, okey? So disebabkan 2 ni lebih kecil daripada 4, so 4 ni mesti kuasa 1 per something. Macam itulah. So cuba try and error kat calculator. 4 kuasa 1 per 2 dulu. Okey, dapat 2, okey? So disebabkan 4 ni kuasa 1 per 2. Alamak, kecil sangat, tak nampak. Saya salin balik ya. Salin balik. Salin balik. Okey. Okey, disebabkan 4 ni kita perlu kuasakan 1 per 2. Okey. Yang ni pun kita perlu kuasakan dengan 1 per 2. Okey. So yang ni akan jadi 2. Yang ni akan jadi 16A per B kuasa 1 per 2. Okey. Dah dapat sampai sini, kita perlu kembangkan. Okey. Sebelum nak kembang tu kan, kuasa yang ni kita perlu letakkan dekat depan dulu, okey. Sebab kalau kita tak letak dekat depan, kita tak boleh kembangkan lagi, okey. So kita letak kat depan dulu. Dia akan jadi 1 per 2 log 2 16A per B. Okey, dah macam ni baru kita kembangkan. Kita letak kurungan bagi selamat. So dia akan jadi log 2 16 tambah log 2A bahagi jadi tolak log 2B. Macam tu. Okay. So 1 per 2 ni kita macam ni je. So log 2 16 kita boleh tekan kalkulator. Kalau guna kalkulator yang lama tu kita tekan log 16 bahagi dengan log 2. Okay, saya ulang banyak-banyak kali, okay, bagi awak nampak. Log 16 bahagi dengan log 2. Okay, log 16 bahagi dengan log 2. Aha, dapat 4. Okay, so tambah log 2A adalah M. Okay, log 2B adalah N. Okay, so sekarang ni kita boleh darab satu-satu. So 1 per 2 darab 4 adalah 2. 1 per 2 darab M, 1 per 2 M. 1 per 2 darab negatif N, negatif 1 per 2 N. Okay, dapat kan? Nampak tu? N yang belakang tu dia macam penat. N tu lah. Okay, so sekarang ni saya dah tunjuk cara yang nombor 3. Cara nombor 6 ni saya tunjuk, okay. Sebab sekarang ni masa dah lewat ah. So yang ni asas. Kita nak samakan asas. So ni asas 3. Yang ni yang dekat info pun asas 3. So kita dah samakan asas. Dah okey dah bahagian ni. So kita nak kembangkan, okey. So sebelum kita nak kembangkan tu, kita perlu kembangkan yang ni dulu. Okey. Okey, yang ni saya tunjuk cara yang saya belajar lah. So sekarang kita ada 28, okey. Okey, first kali kita nampak kita ada nombor 3. Okey, nombor 2 dan nombor 7. Okey, first kali kita perlu bahagi dulu dengan asas yang ada, iaitu asas 3. So kita bahagi dengan 3. Sekejap. 28 bahagi 3. So kita dapat perpuluhan. So bila perpuluhan kita tak nak, okey, kita teruskan lagi. 3 dah settle. Okey, kita buat nombor 2 pula. So 28 bahagi 2 dapat 14. So kita nak. So kita buat macam ni ya. Okey, ni saya tunjuk satu. 28 bahagi 2 dapat 14. Okey, 28 bahagi 2 dapat 14. Okey, so kita teruskan lagi dengan bahagi 2. 14 bahagi dengan 2 dapat 7. Okey, so kita nak. Sebab yang ni adalah nombor yang cantik. So 14 bahagi 2 dapat 7. Okey, so kita bahagi lagi dengan 2. Okey, 7 bahagi 2. Okey, dapat 7 per 2. So yang ni nombor tak cantik. Nombor tak cantik kita tak nak. So kita nak nombor yang cantik. Nombor yang bulat. Okey. So kita dah habis nombor 3. Nombor 2 pun dah habis. So kita buat nombor 7 pula. So 7 bahagi 7. Right. Dapat 1. So yang ni pun nombor yang cantik. So 7 bahagi 7 dapat 1. Okey. So bila dah dapat 1. Kira kita dah settle. So kita boleh gabungkan semua ni. Dia akan jadi 2 kuasa dengan 2 sebab ada 2 kali. 2 kuasa 2 darab dengan 7. Okey tak? Faham tak? So 28 adalah 2 kuasa 2 darab 7. So kita tukar yang ni jadi 2 kuasa 2 darab 7. Macam nak buat? 2 kuasa 2 darab 7. Nampak tak? Susah lah darab 7. Nampak kot?
Okay, nampak kot macam ni. Okay. So yang ni adalah 2 kuasa 2 darab 7. So dah dapat yang ni, baru kita kembangkan. Okay. Jadi jom kita kembangkan. Yang ni saya padam dulu, tak cantik. So kita kembangkan. Log 3, 2 kuasa 2, darab jadi tambah. Log 3, 7. Okay. So yang ni kita dah boleh gantikan log 3, 2 dalam ni. Tapi kuasa letak depan dulu. Aha. So 2 log 3, 2 tambah log 3, 7. Okay. Last kali kita perlu ganti dengan info. Log 3, 2 adalah M. Log 3, 7 adalah P. Jadi kita buat B pula. Okay. So buat B pula. Okay. 3.5. Kalau kita nak tukar kepada pecahan. Okay. Kalkulator 3.5. Kita tukar kepada pecahan tak wajar. So 3.5 kita tukar jadi pecahan tak wajar. So dah jadi 7/2. So tulis dulu. Log 9. 7/2. Okay. So sekarang ni asas tak sama, betul tak? Yang ni 9. Yang ni 3. Yang ni 3. So kita perlu tukarkan, samakan asas dulu. So 9 kita nak tukarkan kepada 3. Kita perlu kuasakan dengan something. Dan disebabkan 3 ni kecil daripada 9. So 9 ni dia kuasa 1 per something. Dia macam tu lah. So kita cuba try and error dekat calculator. 9 kuasa 1/2 dulu. Okay, dapat 3. Okay, disebabkan 9 ni kuasa 1/2. Yang ni pun kuasa 1/2. Macam tu lah. Okay, so 9 kuasa 1/2 tadi kita dapat 3, betul tak? Okay, yang ni 7/2 kuasa 1/2. Okay, sebelum kita nak kembangkan, kita perlu letakkan kuasa dekat depan dulu. Right? So dia akan jadi 1/2 log 3, 7/2. Okay, lepas tu baru kita kembangkan. Okay, 1/2. Okay, nak kembangkan tu kita kena hati-hati tak? Sebenarnya 1/2 ni darab dengan yang ni. Dia ada kurungan. So kita perlu letak kurungan lah. Kurungan log 3, 7 tolak log 3, 2. Kan dah faham kan kenapa tolak kan? Kan. So 1/2 log 3, 7 adalah P. Log 3, 2 adalah M. Ni kalau kita nak tinggal macam ni pun boleh. Kalau kita nak darab pun boleh. 1/2 P, 1/2 M. Dapat? Dapat tak? Saya rasa kan mesti ramai yang kagum kan cara yang nak tukar ni. Ke tak kagum? Boleh cakap kagum tak? Dia macam seronok sikit lah. Betul tak? Okay. Alamak. Terima kasih. Ingat kan? Okay, ingat kan cara tadi kan? Okay, jadi jom kita buat, okay? Okay, tak apa. Saya buat, okay, sebab masa pun dah lewat. Jadi jom kita buat, okay? So, kita buat soalan A. So, dia nak nyatakan syarat-syarat bagi A. A tu benda apa? A tu adalah asas. Right? So, asas dia mesti besar daripada kosong. Okay? Dia mesti besar daripada kosong. Dan asas tak boleh nombor 1. Okay? Faham? Okay? Asas dia besar daripada kosong. Tapi tak boleh nombor 1. Contoh saya bagi nombor 0.7. Boleh tak? Asas ni boleh diterima tak? Okay. Okay, ramai kata tak. Okay, sebenarnya boleh terima, okay. Tengok betul-betul ayat Cos A ni, dia mesti melebihi kosong. Okay, so tengok. 0.7 ni melebihi tak? Okay, melebihi. Kira okay lah. So yang ni pula, dan dia tak boleh 1. So yang ni 1 tak? Yang ni bukan 1 kan? So 0.7 boleh jadi asas. Saya bagi satu lagi ya soalan. Jap. Saya bagi negatif 0.7. Boleh tak jadi asas? Tak. Sebenarnya tak boleh, okey. Kita tengok syarat yang pertama, dia mesti lebih daripada kosong. So yang ni kecil daripada kosong. So yang ni tak boleh, okey. Okay, so jawapan kita yang tadi yang atas tu je, saya cuma nak tunjuk je. So maksud dia yang ni lebih daripada kosong tapi jangan 1. Macam tu lah. Lebih daripada kosong tapi jangan 1, okey. Macam tu ayat dia. So kita buat yang B pula. Okey. So langkah pertama apa yang kita perlu buat? Macam tadi juga. Yang ni saya kena ambil dulu. Nanti awak tak nampak. Okey. So langkah pertama kita perlu susun. Kalau ini soalan yang melibatkan persamaan betul tak? So bila persamaan
kita perlu guna cara yang ni, selesaikan persamaan ni. So, kita perlu susun log di kiri, yang lain di kanan. Okay, so yang ni di kanan, kita perlu susunkan di kiri. Tapi, disebabkan log XY ni berada di bawah, okay. So, sebelum kita nak pindahkan ke kiri, kita perlu letakkan log XY ni dekat atas dulu. So, macam mana kita nak ubahkan kedudukan log XY3 ni dekat atas? Aha, betul. Kita perlu terbalikkan XY dengan 3 ni. Kalau kita terbalikkan, automatik dia akan jadi atas. So, kita salin balik, okay. Log 3Y. Okay, kalau kita nak tukar ke atas, 3 dengan XY ni dia terbalik. So, dia akan jadi log 3XY. Okay, dah dapat sampai sini, baru kita susun log di kiri, yang lain di kanan. So, kita tengok yang ni log, yang ni pun log. So, kita susun semua belah kiri. So, dia akan jadi log 3Y tolak 2 log 3 XY equal to 0. Okay, so sekarang asas dah sama, okay. Okay, kebetulan asas dah sama. So, kita boleh gabungkan terus. Sebelum nak gabungkan dulu, kita perlu letakkan dekat the kuasa. So, 2 ni dia akan jadi kuasa untuk XY. Alright. So, log 3Y tolak dengan log 3 XY kuasa 2. Okay, macam ni, okay. Okay. So, kalau macam ni, kalau kita nak gabungkan, yang ni tolak, dia akan jadi bahagi. So, log 3Y bahagi XY kuasa 2 equal to 0. Okay. So, sekarang ni kan, yang last kali adalah asas tendang jawapan. So, asas tendang jawapan. So, Y. Yang ni kan, kalau kita nak darabkan terus pun boleh. Ini darab sini, yang ni darab sini. So, dia akan jadi X kuasa 2, Y kuasa 2. So, yang kanan ni 3 kuasa 0. Okay. So, 3 kuasa 0 adalah 1. Okay, sabar. Kita nak sampai habis dah. 3 kuasa 0 equal to 1. Okay. So, yang ni kita letakkan semua ke belah kanan. Dia akan jadi darab. Okay. So, Y equal to, ni darab sini akan jadi X kuasa 2, Y kuasa 2. Okay. Ataupun kalau kita kan kita nak ungkapkan Y kan. Okay. So, yang kita pindah X saja. Y kita jangan pindah. Okay. So, Y kita jangan pindah. Kita stay kat sini. Okay. Dah dapat dah. So, yang ni kita nampak yang ni adalah operasi indeks asas sama. So, yang ni kuasa 1. Yang ni kuasa 2. So, kita boleh tolakkan. Dia akan jadi Y kuasa 1 tolak 2 equal to X kuasa 2. Okay. So, Y 1 tolak 2 negatif 1 X kuasa 2. Okay. So, macam saya cakap tadi, negatif, kalau kuasa nak pindahkan ke sebelah, dia akan terbalik ataupun dia jadi ke bawah. So, yang ni kan negatif 1 per 1 kan. Dia akan terbalik. Yang ni ke bawah, yang ni ke atas. So, dia akan jadi 1 per negatif 1. Macam tu lah. Right? So, yang ni pindah, dia akan jadi terbalik. So, Y. Sorry kalau saya guna cara yang agak panjang. Tapi saya nak tunjuk satu-satu. Okay? Kuasa dengan. Yang ni kan 1 per negatif 1 kan. Dia akan tetap dapat negatif 1. Right? Okay. So, dah dapat sampai situ. Kita boleh darabkan kuasa. So, X kuasa negatif 2. Okay. Okay, sebenarnya dah okey dah, tapi jawapan ni tak cantik sebab negatif. So, kita perlu letakkan kat bawah. Dia akan jadi 1 per X kuasa 2. Okay. So, panjang sikit lah sebab saya terangkan satu-satu. Tapi boleh je nak buat cara mudah. Saya saja nak tunjuk cara yang kita guna cara yang ni. Cara yang saya tunjuk daripada awal sampailah habis. Okay. So, dah habis dah apa yang kita belajar hari ni. Jangan lupa follow TikTok dan YouTube. Dan jangan lupa siapa yang nak tuition boleh PM saya. Nanti saya akan buat ayat hebahan, alright? Okay, sama-sama.